Dalam video ini, kita akan saksikan macam mana adat-adat Melayu seperti adat kematian, adat kelahiran dan adat perkahwinan menjalankan berdasarkan hukuman agama dalam Al-Quran. Dengan ini, terbuktilah kebenaran adat bersendi syariat. Syarikat bersendi kita belah syarikat menyatakan adat memakai apabila berdiri syarikat maka gugurlah adat. Saya ingin membincang tentang abad perkahwinan. Pertama ialah konsep perkahwinan menurut ajaran Islam. Mengikut adat Islam bangsa Melayu, masjid perkahwinan diambil berat sepenuhnya dan ia adalah peristiwa yang amat penting dan istimewa. Terdapat 3 jenis perkahwinan. Pertamanya iaitu poligami, polidri, monogami. Seterusnya ialah hukum-hukum perkahwinan dalam Islam. Pertama sekali, ia wajib kepada orang yang mempunyai nasab yang kuat, harus kepada orang yang tidak ada padanya galakan dan bantahan untuk berkahwin. Selain itu, makruh untuk orang yang tidak berkemampuan dan haram kepada orang yang tidak mempunyai keinginan berkahwin. Sekarang saya ingin membincangkan tentang pemilihan dan syarat calon. Suami, isteri, wali, saksi, ijab dan kabul. Mereka mestilah mempunyai syarat-syarat yang tertentu. Barulah boleh perkahwinan tersebut dijalankan dengan lancar. Kawan, Apa? kenapa you nampak macam gay ni? You tahu ke, mengikut konsep Islam, semua homoseksual dianggap haram. Pasangan homoseksual iaitu berhubungan antara jantina yang sama. Mereka menjalani hidup pasangan dan beberapa negara barat telah menghalau perkahwinan barat ini. What? Saya tahulah bang, saya bukan gay. Saya nampak macam gay je. Betul. Saya tertengah sejak MCOU dengan girlfriend you selalu tinggal sekali ya. Jangan main-main tau. Sebab dalam konsep Islam juga, sikap masyarakat barat yang mementingkan keseronokan dan tidak bertanggungjawab telah menyebabkan amalan seks rambang dan mempengaruhi masyarakat dari benua lain untuk bersama mereka mengejar keseronokan duniawi tanpa mempedulikan dunia selepas mati. Jangan menjadi mereka dah. Seterusnya, saya ingin membincangkan adat kelahiran yang mengikut syariat Islam. Dapat 8 contoh adat. Yang pertama ialah memotong tali pusat. Tali pusat disimpan sebagai alat yang mengantungi tuah, dipercayai bahawa menyatukan keluarga jika berlakunya permasalahan. Yang kedua ialah melepaskan uri. Uri dilepaskan dengan cara yang baik untuk mengelakkan kotoran berdasarkan syariat uri. Seterusnya ialah mendengarkan azan dan ikamat. Dengan ini, anak itu akan mentaati Allah dan Rasulnya apabila menjejaki alam dewasa. Yang keempat ialah tanik. Sama atau madu akan dicecarkan ke lidah bayi, diiringi dengan doa, supaya bayi dapat membesar dengan dikurniakan rahmat Allah. Seterusnya ialah melaksanakan akikah. Amalan ini dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran bayi, sebagai lambang tanda kesyukuran kepada Allah atas kelahiran bayi dengan mengorbankan binatang-binatang. Yang keenam ialah mencukur rambut. Amalan ini diadakan selepas 7 hari bayi dilahirkan. Rambut bayi akan digunting lalu dimasukkan ke dalam air yang tersedia di dalam kelapa muda. Seterusnya ialah pemberian nama. Dalam Tuhfatul Al-Madud, si ayah perlu memberikan kata putusnya jika ibu bapa mempunyai pilihan nama yang berbeza. Yang terakhir ialah berkatan. Amalan ini dilaksanakan antara 7 dan 12 tahun. Ini dapat mengurangkan risiko kanser prostat dan menjaga kebersihan diri. Hei Tzu Xiang, lama tak jumpa sejak daripada USM lagi. Ya, Kak Chun. Lama tak jumpa sejak masa tu. Mana Afif? Saya pun lama tak bertemu dengan dia. Oh, Afif, dia sudah berkahwin dan mendapat anak pada minggu yang lepas. Saya baru berjumpa dengan dia apabila anak lelakinya berlahir. Oh, ya ke? Tanya kepada dia. Tapi saya dengar Afif cakap dia telah menyimpan uri bayi untuk penggunaan kelak. Bukankah uri perlu dibersihkan dan ditanam berdasarkan syarat uri? Tidak semestinya Kak Chun sekarang menyimpan uri juga merupakan suatu teknologi dan ramai orang beralih ke arah penggunaan teknologi yang bercanggih ini. Ini tidak melanggar syariat Islam sebab tiada unsur-unsur khurafat yang terkandung dalam adat tersebut. Adat melepaskan tali pusat dan uri jarang diamalkan pada masyarakat yang berpendidikan hari ini. Betul tu. Azan yang mengandungi kalimah-kalimah Allah dilangkan ke telinga kanan bayi yang baru dilahirkan dengan tujuan anak itu akan mentaati Allah SWT dan Rasulnya apabila menjejaki alam dewasa. Selain itu, azan juga dianggap sebagai syariat Islam yang dapat menanam benih keimanan dalam hati baik sejak awal lagi.
Seterusnya saya akan membincangkan tentang pengurusan jenazah masyarakat Melayu menurut ajaran Islam. Bagi kebanyakan masyarakat Melayu, wajib bagi mereka menuruti kaedah pengebumian berasaskan garis panduan Al-Quran dan Al-Sunnah. Dalam syariat Islam, pengurusan jenazah merupakan fardu kifayah dan wajib disempurnakan sebelum jenazah itu dikebumikan. Perpaduan tersebut adalah memandikan jenazah, mengafankan jenazah, solat jenazah dan mengebumikan jenazah. Memandikan jenazah. Mayat akan dibersihkan melalui perihal mandi wajib kecuali mati syahid. Proses memandikan jenazah hanya akan dilaksanakan oleh kaum sejantina si mati, meliputi membersihkan seluruh bahagian badan si mati menggunakan kapur barus dan mengeluarkan sisa-sisa perkumuhan dari tubuhnya. Mengafankan jenazah. Selesai memandikan mayat, jenazah akan dikafankan. Kafan di sini mendukung maksud membalut badan jenazah dengan aturan tertentu. Balutan lapis bagi mayat lelaki ialah 5 lapis, manakala mayat perempuan 7 lapis. Solat jenazah. Sebelum dikebumikan, jenazah akan disolatkan. Selesai solat jenazah, biasanya diedarkan sedekah berupa wang atau benda contohnya kain pelekat kepada mereka yang telah menyembayangkan mayat itu. Akhirnya mengebumikan jenazah. Selesai saja solat jenazah, jenazah akan dibawa dan dimasukkan ke dalam kubur yang disediakan. Selesai kubur itu ditimbus, dipacak sebatang pohon, ranting pohon sebagai tanda untuk memacak batu nisan pada kemudian harinya. Hai Hafiz, apa khabar? Saya nak tanya beberapa soalan tentang adat kematian masyarakat Melayu. Hai Deva, apa yang kamu nak tanya tu? Benarkah kaedah pengebumian masyarakat Melayu berdasarkan ajaran Islam? Benar, pengurusan jenazah merupakan satu kewajipan bagi umat Islam yang masih hidup terhadap yang telah mati. Pengurusan jenazah ini adalah satu kewajipan yang perlu dilakukan oleh umat Islam mengikut kaedah yang telah ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pengurusan jenazah meliputi fardu kifayah yang perlu dilaksanakan oleh umat Islam, iaitu pertama, perlulah memandikan jenazah tersebut. Kedua, mengafankan jenazah. Ketiga, menyembahyangkan jenazah. Dan yang keempat adalah mengebumikan jenazah. Kesemua fardu tersebut perlulah disusun mengikut turutan, iaitu daripada memandikan jenazah sehinggalah mengebumikan jenazah. Akhirnya, kajian ini menunjukkan bahawa adat kematian, adat kelahiran dan adat perkahwinan memanglah berdasarkan hukuman agama dalam Al-Quran. Dengan ini, terbuktilah kebenaran peribahasa tersebut.